Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita panjatkan doa kepada seluruh umat Islam di mana saja mereka berada. Yang dihormati Tuan Muhammad Jaluli bin Yahya, Pegawai Pendidikan Daerah Sabak Bernam, kepada semua tuan-tuan timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, warga PPD Sabak Bernam, sahabat-sahabat saya Ustaz Abdul Malik dan juga Ustaz Azizi yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, serta rakan-rakan semua di mana saja anda berada. Alhamdulillah, pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk memenuhi jemputan undangan daripada Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam untuk satu program, iaitulah program Nur Ilahi, yang mana kita akan berkongsi dan juga berbincang berkenaan dengan satu tajuk yang penting, iaitulah tajuk bagaimanakah menjadi insan yang dikasihi. Tajuk ini umum, kita boleh menyatakan bagaimanakah cara untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dikasihi oleh masyarakat setempat, orang yang dikasihi oleh rakan-rakan di mana saja kita bekerja, juga dikasihi oleh anak-anak, dikasihi oleh suami dan isteri, dan juga dikasihi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Saya mulakan dengan petikan ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Jadi ini ayatnya tuan-tuan, dan saya tolong terjemahkan untuk kita faham, ambil sebahagian daripada terjemahannya. Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka sedia bertaubat dan janganlah dihiraukan, kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ayat ini saya nak ajak kepada tuan-tuan dan puan-puan tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dan menyatakan pengiktirafan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kasih itu, iaitulah orang-orang yang baik amalannya. Jadi kita hendaklah menjadi orang yang sentiasa baik amalan di dalam kehidupan kita. Seterusnya kita ambil satu hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang berkasih sayang kerana keagunganku akan mendapat mimbar-mimbar daripada cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan juga para syuhada. Para nabi dan juga para syuhada ini adalah insan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kurniakan kepada mereka mimbar-mimbar daripada cahaya yang sudah tentunya tinggi nilainya ya di dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Dan Allah menyatakan bahawa siapa yang akan dapat mimbar-mimbar daripada cahaya ini, iaitulah orang yang ada semasa hidupnya amalan berkasih sayang ya di antara satu sama lain. Hadis Nabi SAW untuk menguatkan lagi hujah ini iaitulah daripada Anas. Anas bin Malik anin Nabi SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Iaitulah tidak sempurna iman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia merasa kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasih kepada dirinya sendiri. Ya, semua orang sayang kepada diri dia sendiri. Tapi kalau dia orang yang beriman, dia tidak sempurna imannya sehinggalah dia rasa kasih dan sayang kepada orang lain sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Itu dari sudut Al-Quran dan juga hadis untuk menguatkan tajuk kita kenapa pentingnya kasih sayang itu dibina ya di dalam kehidupan kita. Kita pergi kepada satu lagi yang penting juga, apa maksud kasih, apa maksud sayang. Kita selalu dengar dalam kehidupan kita. Ya, sahabat-sahabat kita sebut, isteri kita pun sebut, anak-anak kita pun sebut, ya selalu ya perkataan kasih, perkataan sayang. Lalu diterjemahkan ataupun ditafsirkan ataupun dihuraikan bahawa kasih itu perasaan suka kepada sesuatu benda ataupun kepada individu yang lain yang menunjukkan rasa akrab dan setia. Itu kasih. Ya, perasaan suka ya kepada benda ataupun orang. Kita suka, kita kasih kepada orang, maknanya kita suka kepada orang berkenaan. Satu lagi iaitulah sayang. Sayang ini dia satu tingkat lagi tinggi daripada kasih. Tapi dia bermula daripada kasih. Sebab itu kasih dan sayang. Sayang ini iaitulah kasih atau suka yang berpanjangan. Dia lagi dalam dia punya perasaan. Sebab itu bila kita kata antara suami dan isteri, dia ada kasih, dia ada sayang. Kalau kita cerita berkenaan dengan anak-anak dan ibu dan ayah, dia ada kasih dan dia ada sayang. Ya. Cumanya penggunaan perkataan kasih itu biasanya kita secara umumnya lah. Ya. Untuk masyarakat, untuk rakan-rakan dan seumpamanya. Itu pengertiannya. Baik. Mengapakah kita ambil tajuk ini? Apa pentingnya tajuk ini? Maka kita pindah kepada slide yang seterusnya, iaitulah kepentingan kasih dan sayang di dalam keluarga. Dan boleh kita kembangkan juga ya tuan-tuan dan puan-puan, supaya kasih sayang ini mesti ada kerana dia ada kepentingannya dalam masyarakat juga dan kemudian dia ada kepentingan juga iaitulah di tempat kerja. Seperti tuan-tuan duduk sebumbung bekerja ya di bawah pejabat pendidikan daerah Sabak Bernam, mungkin melibatkan 70 ataupun 80 kaki tangan. Tuan-tuan bekerja di situ. Hendaklah ada wujud perasaan kasih, perasaan sayang kerana yang pertama dia akan meningkatkan persefahaman. Dengan adanya rasa kasih, rasa sayang antara semua kita, yang pertamanya meningkatkan persefahaman. Kita tidak bertelingkah. Kita bersetuju di atas perkara-perkara yang kita sepakati dan kita berusaha untuk itu. Yang kedua, kita akan dapat mengeratkan hubungan. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita duduk bekerja di satu tempat tetapi hubungan kita tidak erat, seorang menghadap mukanya ke kanan, seorang menghadap mukanya ke kiri, tidak ada hubungan komunikasi, mana mungkin kita dapat bekerja dengan yang terbaik. Ya. Yang ketiga, mengelakkan pergaduhan. Berapa ramai orang yang stres di tempat kerja kerana dia tidak selesa. Dia tidak rasa gembira bekerja kerana mungkin ada individu-individu yang dia tidak rasa selesa bekerja dengannya. Yang akhirnya menyebabkan pergaduhan. Macam mana kita nak bekerja kalau sekiranya hari-hari berjumpa, asyik nak bergaduh. Hari-hari berjumpa, asyik nak bergaduh. Bergaduh je berjumpa. Jadi dia akan mendatangkan masalah. Dan yang keempat, yang ini yang paling penting, kalau ada dalam keluarga, ada kasih dan sayang, keluarga itu akan hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan kedamaian. Ya, kalau sekiranya masyarakat ada kasih sayang, masyarakat akan hidup dalam keadaan tenang, akan damai, seronok kehidupannya. Begitu juga dengan tempat bekerja, office, ya pejabat di mana-mana sahaja. Kalau ada perasaan kasih dan sayang, tiap-tiap hari semua warga yang nak datang itu dia tertunggu-tunggu. Pagi yang baru untuk dia pergi dan untuk dia menunaikan tanggungjawab sebab tempat itu mendatangkan ketenangan kepadanya untuk bekerja
kerana mereka ada kasih dan sayang di antara satu sama lain. Seterusnya, ini kita bila bercakap tentang kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda-tandanya? Kelip-kelip kusangka api, kalau api mana puntungnya. Gaib-gaib kusangka mati, kalau mati mana kuburnya. Kalau orang tengok dekat padang ada macam cahaya, kelip. Mesti ada punca api itu. Biasanya kalau obor ada dia punya pemegang obor itu. Begitu juga orang yang meninggal dunia. Dalam keadaan biasa, bukannya ditelan dengan harimau, bukannya dimakan dengan buaya yang hilang langsung. Yang meninggal biasa, biasanya orang akan tanya, di mana kuburnya? Orang meninggal ada kuburnya, kelip-kelip api ada puntungnya. Orang yang dikasihi Allah ada tanda-tandanya yang terselah. Ya, jadi saya bawakan 5 tanda ini. Yang pertama, terpelihara daripada fitnah dunia. Allahu Akbar. Fitnah dunia sangat banyak. Orang yang Allah Ta'ala kasihi, dia akan dipelihara. Kalau dekat dunia ini, fitnah-fitnah dunia membawa dia untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dia akan dipelihara. Ada saja jalan Allah Ta'ala berikan kepada dia, Allah Ta'ala akan pelihara dia. Nombor 2, ujian yang mematangkan diri. Kita jangan tersilap. Ada orang yang diuji dengan penyakit yang sangat-sangat dahsyat. Ya? Jangan kita kata ini Allah Ta'ala tak kasih dengan dia. Jangan. Ya? Kalau kita tengok Nabi dan Rasul pun banyak ujian yang dihadapi oleh mereka. Dan itu tandanya Allah Ta'ala sayang. Termasuk Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Untuk tanda yang ketiga bahawa seseorang insan itu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dicintai dan dikasihi oleh orang lain. Jadi di sinilah bila kita pergi kepada tajuk tadi, bagaimana cara untuk dikasihi oleh insan, kita kena jaga dulu bahawa kita mestilah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, automatik kita akan dikasihi oleh insan dan juga makhluk yang lain. Yang keempat, orang yang dikasihi oleh Allah akan cenderung ke arah kebaikan. Mudah saja bagi dia. Tak ada masalah. Allah Ta'ala lorongkan kepada dia untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan yang kelima, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, daripada dia bangun tidur pada waktu pagi sehinggalah dia tidur balik. Semua masanya dipenuhi dengan perkara-perkara kebaikan yang mendatangkan manfaat kepada dia. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam. Mengurus urusan pendidikan di daerah Sabak Bernam untuk sekolahnya dan juga tempat-tempat yang berkaitan. Tuan-tuan adalah di antara insan yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Tuan-tuan gunakanlah ya supaya kita jadi seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah ini, iaitulah sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Guru-guru ya terutamanya. Di antara satu tugas yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya mewarisi Nabi sehingga Nabi SAW menyatakan bu'istu mualliman. Aku dibangkitkan sebagai seorang guru. Mulianya tuan-tuan yang bertugas di dalam bidang pendidikan ini. Baik, seterusnya kita akan pergi satu persatu dari sudut tips ataupun cara bagaimana untuk kita menjadi orang yang dikasihi. Dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh rakan-rakan, dikasihi oleh keluarga dan seumpamanya. Yang pertama tuan-tuan, kita hendaklah mengasihi yang ada di bumi. Kamu akan dikasihi Allah dan juga para malaikat. Allah bila dia kasih dengan seseorang hamba, dia akan nyatakan kepada malaikat. Malaikat Jibril, ketua malaikat. Wahai Jibril, aku sayang dan kasih kepada hamba ini. Kasihilah. Maka malaikat Jibril akan pergi kepada malaikat dan menyatakan Allah kasih kepada si fulan. Kasihilah. Jadi kalau sekiranya Allah sudah kasih, sudah sayang kepada seorang hamba itu, malaikat pun sudah kasih dan sayang, insya-Allah ya.
semua makhluk yang ada di bumi akan juga mengasihi insan berkenaan. Ini diambil daripada satu hadis riwayat At-Tabrani. Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, nescaya yang ada di langit akan menyayangi kamu. Ya, ini pun satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang kepada orang lain, dia tidak akan disayangi. Jadi dia tak akan jadi. Orang itu dia tak sayang dengan orang lain, tiba-tiba dia nak jadi orang yang disayangi oleh orang lain. Ya. Baik. Contohlah tuan-tuan, bagaimana kita nak sayang kepada orang lain, prihatin kalau sekiranya ada orang yang susah. Contoh dalam gambar ni, iaitulah satu kumpulan daripada sahabat-sahabat kita membaiki bumbung ya, rumah orang yang telah diterbangkan angin, ributlah barangkali. Ya. Tuan rumah akan rasa sangat berterima kasih dan akan wujud perasaan kasih dan sayang antara mereka yang datang membaiki rumah ya, orang yang susah ini dan juga tuan rumah. Akan wujud perasaan kasih sayang. Terima kasih kerana sudi bantu saya. Jadi inilah di antaranya yang dikatakan berbuat baiklah kepada mereka yang ada di bumi. Allah dan para malaikat akan sayang kepada kamu. Ya, membantu orang yang memerlukan ya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pergi ke bank, ada orang duduk dekat depan bank tu jual keripik. Apalah salahnya kita beli sedikit keripik itu? Walaupun mungkin kita tak makan, kita bawa balik, kita bagi kepada rakan-rakan kita kat pejabat, ya. Ada orang duduk dekat dalam depan bank jual minyak wangi. Ya, mungkin kita dah ada minyak wangi, tapi apalah salahnya dengan kelebihan yang ada pada kita tu, kita kongsikan rezeki, ya. Mungkin kata dia RM5, kita hulurkan pada dia RM10. Satu minyak wangi kita ambil dan RM5 lagi kita berikan kepada dia. Begitu juga dengan haiwan. Kita jangan pandang bahawa berbuat baik dengan haiwan ini yang ada di atas bumi ini tidak ada apa-apa ya, manfaatnya kepada kita. Buatlah baik juga dengan haiwan. Macam-macam cerita kita dengar ya, bagaimana orang yang beri air minum kepada seekor anjing yang dahaga, Allah Taala merahmati kepadanya. Ya, begitu juga Rasulullah kata seorang yang bela kucing tapi kurung dia tak bagi makan, akhirnya ya dia akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah baik dengan binatang. Jangan binatang, contoh kucing lah ya, kucing. Bila dia tengok je kita lari. Pasal apa? Dia ingat kita pernah menyeksa dia ataupun menyakiti dia ya. Tapi bukan kita lah, bukan warga PPD Sabak Bernam. Ya, orang di tempat lain. Jagalah alam sekitar dan juga tumbuh-tumbuhan ini. Kalau kita buat baik kepada alam sekitar akan buat baik dengan kita. Kalau kita cemari, maka dia punya kesan pencemaran itu kita akan rasai sendiri. Jadi itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, banyakkan senyuman. Ini yang paling mudah. Senyum adalah sedekah. Senyum yang paling mudah. Ya, saya nak ajar kepada tuan-tuan warga PPD Sabak Bernam. Ya, cara senyum yang mudah. Ya, tuan-tuan boleh amalkan. Ya, saya ajak tuan-tuan cuba ikut saya ya, senyum ya. Cuba sebut satu. Satu. Buka mulut masing-masing. Satu. Satu tak nampak macam senyum. Cuba sebut dua. 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 Dua pun tak cantik, tak manis dia punya senyum. Tapi tuan-tuan cuba sebut tiga. Sama-sama buat. Tiga. Ya, nampak kan? Nampak manis. Bila sebut tiga, nampak giginya, nampak manis. Tuan-tuan boleh amalkan nanti. Jumpa kawan dekat pejabat pendidikan daerah Sabak Bernam, senyum, senyum, senyum. Tiga. Tiga. Senyum itu adalah sedekah dan automatically dia akan mewujudkan rasa kasih dan sayang. Pagi-pagi jumpa, ya, kalau boleh bersalaman, bersalaman. Kalau tak boleh, ya, buatlah apa yang patut. Tetapi senyum itu adalah di antara perkara yang boleh merapatkan dan juga mendatangkan kasih sayang. Ya, tapi kena jaga-jaga jugalah ya. Baik. Mulakan setiap hari anda dengan senyuman. Manis adik ni senyum ya. Ya. Juga walaupun giginya tak sempurna, ya, lagi manis ya. Walaupun giginya tak ada, adik ni dia cuba senyum juga. Bila senyum itu dia dapat pahala dan boleh mewujudkan rasa kasih dan juga sayang.
Baik, yang ketiga, sentiasa ceria. Ya, bumi mana yang tak ditimpa hujan, ya. Dan kemudiannya kehidupan kita memang banyak masalah, tapi cubalah sembunyikan segala keluh kesah kita, masalah kita, tampilkan wajah yang ceria. Rasulullah bersabda, janganlah meremehkan kebaikan walaupun hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan itu sebahagian daripada kebaikan, ya, wajah yang ceria. Pagi-pagi tuan-tuan dan puan-puan datang bekerja, pastikan wajahnya ceria, ya. Dan kita tak suka orang-orang yang wajahnya bengis-bengis. Ya. Normalnya kita memang tak suka. Sifat semula jadi. Bila kita datang ke pejabat, orang itu angkat suara, orang ini angkat suara, mukanya bengis, ya. Orang tak suka. Begitu juga dengan sifat marah. Ya, marah kena tempatnya, mungkin kena dikawal, ya. Rasulullah pesan jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dan orang yang sekiranya ada sifat marah ni, orang tak suka, ya. Baik, seterusnya buanglah sifat sombong. Sombong ini lahir kerana macam-macam. Sombong kerana rupa paras, aku lebih handsome, aku lebih cantik daripada orang lain, maka dia jadi sombong. Sombong kerana pangkat, pangkat aku tinggi, pangkat orang lain rendah. Sombong kerana kereta, kereta aku canggih, mahal, kereta orang ini, ya, murah, keretanya buruk, keretanya lama. Sebab itu tuan-tuan, macam-macam jadi kerana sombong kereta. Ada orang tak akur dengan arahan kerana dia tak nak parking dekat tempat yang diarahkan, ya. Dia melawan ataupun dia tak akur dengan arahan pengawal keselamatan contohnya, ya. Macam-macam ceritalah. Ada orang sombong kerana pakaian mahal, lawa. Ada orang sombong kerana isterinya cantik, glamour, isteri orang lain tak cantik. Ada orang yang sombong kerana ilmu yang ada pada dia, kelulusannya tinggi, dia ada PhD, dia ada DR, doktor, ya. Tiba-tiba pengurusi majlis yang jemput dia tak sebut dia dengan pangkatnya, doktor. Saya ada PhD ni. Sombong kerana anaknya Allah Ta'ala kurniakan berjaya. Maka dia meremehkan anak orang lain. Dia kata anak dia berjaya. Macam-macam sombonglah. Orang yang sombong, orang tidak suka dengan dia. Ya. Sebaliknya, ya, kalau kita tengok orang yang sombong itu umpama orang yang berdiri di atas gunung. Lalu dia melihat orang lain kecil je. Namun dia tidak sedar. Orang juga melihat dia daripada bawah itu kecil juga. Ya, orang sombong ini tuan-tuan, satu hari nanti kalau dia bersara, orang pun tak akan tegur dia. Kerana hilanglah segala apa yang ada pada dia. Ya, kalau sekiranya masa dia ada jawatan, dia sombong, orang hanya ikut ketika dia ada jawatan. Bila dia dah tak ada jawatan, maka orang tidak, ya, mengambil berat berkenaan dengannya. Sebaliknya, iaitulah adanya sifat tawaduk pada kita. Ya, merendah diri, ya, merasakan nikmat semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada apa-apa pun tuan-tuan, ya. Mana milik kita? Tidak ada. Semuanya Allah Taala yang punya. Ya, tangan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah Taala termasuk nyawa kita, harta kita, semuanya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakan kepada kita. Seterusnya iaitulah saling memberikan hadiah. Ya. Kalau kita nak tips bagaimana cara kita nak dikasihi oleh orang lain, ya, ringan-ringankanlah tangan, ya, kongsi rezeki. Ya, kita selalu memberi hadiah kepada kawan-kawan lain. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba amalkan ni. Selepas tuan-tuan dengar pencerahan daripada saya, tuan-tuan cuba amalkan. Prihatin dengan tarikh lahir kawan-kawan sepejabat. Ya, kita dapat saja maklumat dia hari birthday-nya hari ini, kita pun berikan dia. Tak semestinya mahal, tetapi ingatan dan doa itu yang penting. Yang penting ingatan dan juga ikhlas. Ya. Ini kita ambil daripada sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling cinta, mencintai, kasih sayang antara satu sama lain. Ya, Rasulullah ajar kita ada 3 hadiah. Kalau tuan-tuan terfikir-fikir nak beli apa, ya, untuk kawan-kawan ni, yang pertama bantal. Ya, Rasulullah sebut kepada kita. Bantal, ya. Bantal dah ada kat rumah ustaz, tak apa belikan lagi. Jadi bantal peluk.
Kemudian yang kedua iaitulah berikan kepada tu susu. Boleh kita belikan susu, beri kepada siapa-siapalah rakan kita. Dan yang ketiga, belikan untuk hadiahkan kepada sesiapa rakan-rakan kita, iaitulah madu. Ini madu betul ni, bukan bermadu, madu betul-betul. Ya, belikan kepada orang yang kita nak hadiahkan tu madu. Ni 3. Bantal. Kalau ada kenduri, kita bawa bantal. Usunglah bantal. Nak bagi apa ni? Nak bagi pengantin. Bantal, susu dan juga madu. Ya, Rasulullah ajar kepada kita ni. Selain daripada itu pun terserahlah kepada tuan-tuan. Sempena birthday, hadiah untuk pengantin, rakan pejabat kita nanti. Ya, bulan 3, ya, cuti sekolah, nak menjadi pengantin setelah lama membujang, maka kita berikan hadiah kepada dia. Dia buka hadiah tu niat tulus ikhlas daripada si fulan bin si fulan. Dia akan, ya sahabat aku ingat kepada aku. Dia akan wujudkan perasaan kasih sayang. Ya, sempena isteri kita, sempena suami kita, bagi hadiah kepada mereka. Ya. Yang keenam, ini ramai orang tak buat. Iaitulah ucap rasa kasih dan sayang. Luahkan rasa kasih. Nyatakan supaya mereka tahu. Isteri kita yang abang sayang kepada abang. Kepada ayang. Kepada suami kita, bang. Ya, saya sayang dengan abang. Ya. Masa saya bekerja di SBPI Sabak Menam. Tiap-tiap kali nak keluar daripada kelas tu, Allahu Akbar, anak murid kita. Ya, terima kasih Ustaz, maafkan kami Ustaz, redai ilmu kami Ustaz. Kami sayang Ustaz kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang saya dengar lagi ucapan itu masih teriang-iang. Jadi bila kita sayang, nyatakan. Tapi berhati-hatilah, janganlah pula kita dah berkahwin, anak dari orang pula kita kata sayang dengan dia, mau pang, ya. Ataupun yang lain-lain lah, ya, kena tempatnya, ya. Nyatakan, sebab Rasulullah suruh, bila kamu suka dengan seseorang dan sayang kepada seorang, katakanlah bahawa saya sayang anda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi, Allahu Akbar, dia punya hubungan cukup rapat, ya tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kisah kitab, ya, kitab Nabi SAW, cerita berkenaan dengan Nabi SAW, di mana dinyatakan sahabat Nabi dia sampai boleh masukkan tangan dia dalam baju Nabi SAW. Itu yang kita baca dalam kitab, ya. Sampai sahabat Nabi terpegang tanda-tanda kenabian yang ada dekat belakang Nabi. Kita payah nak sampai itu. Ya, hubungan rapat tu sampai tangan sahabat kita nak masuk dalam baju kita. Tapi sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi begitu rapat sekali. Ungkapkanlah, ya, saya sayang awak sangat-sangat, saya sayang abang, saya sayang adik, saya sayang anak, supaya mereka tahu. Yang ketujuh, tunjukkan sifat ambil berat. Rajin menolong, bertanya khabar, apa khabar tuan? Ya, apa khabar kak? Ya, ringankan tanya, kongsi masalah, bantu selesaikan masalah, memuji berpatutan. Ya. Cikgu-cikgu lelaki puji tak masakan isteri? Bang, sampai isterinya terpaksa cakap, bang, sedap tak saya masak bang? Sedap tak saya masak? Bolehlah. Punya susah dia masak, bolehlah aja dibagi. Puji. Ya. Sedap ke bang? Sedap sangat. Ya, supaya dia gembira. Puji ni akan mendatangkan, ya, sifat kasih sayang antara kita yang yang ada hubungan. Di pejabat pun sama, terbaiklah, ya, encik, ya, terbaiklah mat, ya, kerja yang saya bagi ni terbaik. Ini bos tak pernah puji anak buah, ya, anak buah pun ia tak rasa dihargai. Terbaiklah ni kertas kerjanya bagus, ya, lengkap, ya, seronok gitu. Kenal mengenali di antara satu sama lain, ya, cuba kenal mengenali dan bertolak ansur, ya. InsyaAllah bila ini ada, wujudlah perasaan kasih dan sayang. Sebab itu tuan-tuan, banyaklah cerita dalam masyarakat, ya, suami menjadi Spiderman untuk jaga isteri. Dia tunjukkan kasih dan sayang, isterinya lumpuh, dia sanggup buat kerja dalam musim ni, COVID ni, hilang kerja dia,
dia sanggup jadi Spiderman untuk dia menyara ataupun membantu isteri dia. Ini selalu kita dengar, the more you give, the more you get back. Ya, inilah caranya. Banyak kita memberi, insya-Allah kita akan dapat. Banyak kasih yang kita tumpahkan, insya-Allah banyaklah kasih dan sayang yang kita dapat. Ya, siapa yang tak memberi, mana mungkin dia akan dapat apa yang dihasilkan daripada pemberiannya. Selalu kita dengar. Sedialah membantu, suami perlu ringan tulang untuk bantu isteri, ya. Rasulullah tunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah sangat membantu isteri dan juga keluarganya ketika berada di rumah. Belanja makan minum sekali-sekala, dapat gaji 25 hari bulan, ya, keluar makan bersama-sama, maka kita belanja. Sampai gaduhlah kita. Orang ni nak bayar, jangan. Saya bayar. Orang ni nak bayar, aku bayar. Sampai gaduhlah, sampai begitu tuan-tuan. Semuanya nak belanja. Ya. Belanja orang makan dan minum murah rezeki, insya-Allah rezeki bermacam bentuk. Bukan saja wang, mungkin kesihatan. Tapi janganlah pergi nak makan dekat situ, tak tanya ni nak makan apa. Semua sama ya, semua TO ya, semua TO. Semua nasi lemak ya, padahal yang ini nak teh ais, yang ini nak Milo ais. Kita bagi peluang tu. Insya-Allah ini di antara selain daripada amalan murah rezeki, dia akan menjadi orang yang dikasihi oleh rakan-rakan. Tapi janganlah kasih dia pasal dia selalu belanja saja. Ya, kerana yang lain-lain juga. Ini daripada surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan pelanggaran maksiat terhadap Allah. Jadikan ini prinsip kehidupan tuan-tuan. Rakan sepejabat perlukan pertolongan, ya, maka kita bantu. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang dikasihi oleh rakan-rakan. Ya, yang masuk di kasih ni apa tuan-tuan? Kehadiran kita dirasai, kehilangan kita akan dirasakan kehilangan dan payah untuk mencari pengganti. Jaga lidah percakapan, iaitulah peganglah prinsip berkata baik ataupun diam. Ada orang yang tidak disukai kerana apa? Ya Allah, dia punya mulut bagaikan tajam ya. Tajam. Bila dia bercakap, ada ramai orang yang sakit hati. Jadi berhati-hati dari sudut itu. Jaga percakapan. Yang ke-8, banyakkan doa kepada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Soal kasih, soal sayang, soal hati. Hati ini Allah SWT yang kuasai. Hanya Allah mampu memberikan. Kalau kata Allah, daripada awal-awal saya sebut, kasihilah orang ini, maka manusia akan mengasihi. Tapi kata Allah, kalau Allah SWT kata, orang ini tidak aku kasihi, susah dia nak menjadi orang yang dikasihi oleh orang lain. Banyakkan berdoa, tuan-tuan ya. Antara doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku dan sucikanlah ia. Kerana engkaulah sebaik-baik Rabb yang mensucikannya. Engkaulah pelindung dan juga pemeliharanya. Ya, jadi kita minta dengan Allah SWT, berikan kita hati yang bersih, hati yang sentiasa bersinar untuk kita dapat memberikan kasih dan sayang kepada orang lain. Ini pun satu doa yang boleh tuan-tuan amalkan. Ya, boleh cari doa ni. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal a'mal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku memohon kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan terhadap sebarang amalan yang membawa aku kepada cintamu. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita mendapat kasih daripada Allah, kasih daripada orang-orang yang mencintai Allah dan orang yang ada dekat sekitar kita. Okey, amalan yang seterusnya yang boleh kita amalkan dalam kehidupan, iaitulah kita amalkanlah zikir ini, tuan-tuan ya.
untuk kita amalkan. Kan kita nak supaya kita dikasihi oleh semua Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat, oleh makhluk yang ada dekat sekitar kita. Jadi kita kena korban sikitlah. Ya, iaitulah amalkan zikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila-bila masa saja, pada masa yang sesuai ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 100 kali paling minima. Amalkan dalam kehidupan kita. Insya-Allah kita akan menjadi orang yang dikasihi dan aura daripada wajah kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menyerlah. Allah akan memberikan kepada kita, kita dipandang sebagai orang yang dikasihi oleh manusia dan juga makhluk-makhluk lain. Itu pentingnya ya. Walau macam mana pun wajah kita, keadaannya ya. Ada kita baca dalam sejarah, kalau tuan-tuan ingat, kisah berkenaan dengan Julaibib, seorang sahabat Nabi. Julaibib ini dahlah orangnya rendah, kulitnya hitam, sehingga dinyatakan di Madinah itu tak ada orang nak dengan dia untuk dijadikan sebagai calon suami. Ya, bila rumah diketuk, dalamnya ada keluarga yang ada anak dara, bila tengok yang ketuk itu Julaibib, tak buka pintu pun. Ya, mengatakan bahawa ditolak, ya tak nak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinangkan Julaibib ini dengan seorang anak dara, anak kepada seorang sahabat, dan wanita tadi, anak dara tadi yakin dia dengan Rasulullah, dia menerima Julaibib ini kerana yang pinang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Jadi diceritakan selepas daripada itu Julaibib berangkat bersama-sama dengan Nabi berjihad dan akhirnya syahid di dalam medan peperangan. Ya, apabila peperangan dah selesai, Rasulullah tanya kepada para sahabat, ya, kita kehilangan sahabat-sahabat kita. Ya, cuba nyatakan siapa yang kita hilang, maka disebutkanlah si fulan, si fulan, si fulan. Ada lagi kata Nabi disebutkan ya oleh para sahabat si fulan, si fulan, si fulan. Nama Julaibib tak ada. Ya. Kemudian Nabi tanya lagi kali ketiga. Ya, siapa lagi? Disebutkan lagi oleh para sahabat si fulan, si fulan, si fulan. Nama Julaibib pun tak disebutkan lagi. Ya, kerana dia tidak masyhur di kalangan para sahabat ketika itu. Tetapi Rasulullah kata, Rasulullah ambil jenazah, Rasulullah angkat sendiri dan letakkan, inilah dia sahabat kita yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya Julaibib. Walaupun dari sudut fizikalnya tidak menarik, tetapi Allah Taala memuliakannya. Jadi amalkanlah tuan-tuan dan puan-puan, ambil masa di celah-celah kesibukan kita, tuan-tuan bekerja, ambil ya, sambil-sambil itu zikirkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin. InsyaAllah, ya Allah Ta'ala akan menjadikan kita antara orang yang dikasihi di kalangan para malaikat dan juga para makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, selesailah perbincangan saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Akhir sekali saya nak jelaskan kesimpulan. Ya, kesimpulannya tuan-tuan, berusahalah untuk meraih kasih sayang Allah. Itu yang pertama dulu. Berusahalah untuk meraih kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Ya. Macam mana caranya? Apa yang disuruh oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Yang kita dengar pesanan ini tiap-tiap hari Jumaat, solat Jumaat, ittaqullah, ittaqullah. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, bila Allah dah sayang kepada kita, insya-Allah kasih dan sayang manusia dan makhluk yang lain akan datang kepada kita. Yang ketiga, buat baiklah semasa hidup di dunia ini. Dan yang keempat, Allah dan makhluk akan kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi tuan-tuan, pastikan dalam kehidupan kita, selagi ada kehidupan kita,
Allah Ta'ala beri kepada nyawa kepada kita, usahakan untuk berbuat baik sekecil mana pun. Walau bersedekah separuh daripada buah kurma. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada neraka walaupun bersedekah dengan separuh daripada buah kurma. Bayangkanlah kecil, tetapi di sisi Allah tinggi nilainya. Dan yang terakhir, soal kasih, soal sayang adalah soal hati. Kita tak boleh paksakan soal itu kepada orang lain supaya kasih dan sayang kepada kita, melainkan Allah yang campakkan supaya ada kasih dan sayang orang lain kepada kita. Allah yang jaga perasaan, ya, Allah yang mengurniakan perasaan itu kepada manusia, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dicampakkan rasa kasih dan sayang itu kepada insan lain, kepada makhluk lain, supaya ada kasih dan sayang itu kepada kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, usahakanlah, kerana ini adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Ya. Akhir daripada saya, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata, sebarkanlah kasih sayang sesama kita, ya, kurangkanlah perdebatan, pergaduhan dan juga perkelahian di antara kita, sebarkan kebaikan dan sebarkanlah kasih sayang. InsyaAllah kita akan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.